Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang mengikuti kami bersempena dengan program perkongsian maklumat dan ilmu pelaburan oleh ASNB bersempena dengan Fiesta Labor PNB at Home, dan hari ini sangat beruntung sebab kita bersiaran secara langsung di FB ASNB. Jadi kepada anda yang sedang menyaksikan program pada petang ini, apa salahnya berkongsi, share, tekan butang share dekat Facebook kat bawah tu, kongsi bersama ahli keluarga, bersama rakan-rakan di Facebook ataupun pergi ke media-media sosial lain, share, di mana hari ini kita akan membincangkan berkenaan tentang pelaburan, tetapi fokusnya lebih kepada risiko dan pulangan. Bersama-sama saya pada hari ini untuk menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan risiko dan pulangan, di mana ia merupakan satu elemen yang sangat penting dalam pelaburan dan ia seterusnya membantu dalam pengurusan kewangan. Hari ini anda bertuah sebab kita didatangi oleh seorang yang sangat pakar dalam pengurusan kewangan, di mana beliau merupakan Encik Ikram Mokhtar. Encik Ikram Mokhtar ni merupakan Ketua Jabatan Jualan dan Operasi Pemasaran ASNB. Assalamualaikum Encik Ikram Mokhtar. Waalaikumsalam, Nani. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada rasa kecewa tak sebab bukan Yana Samsudin kat sebelah? Rosnani Nasir. A little bit. Allah, terasa saya. Tapi bila sampai sini tengok Nani pun okey juga. Alhamdulillah. Lepas ni kita selfie, kita bergambar ya, Encik Ikram. Kita kena bergambar dengan yang 3 orang tu pun tadi. Yang itu lagi meriah. Okey. Berbalik kepada kita punya topik hari ini berkenaan dengan risiko dan pulangan, Encik Ikram. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan yang lebih lanjut, lebih mendalam, boleh Encik Ikram terangkan sedikit berkenaan apa itu risiko dan apa itu pulangan? Yang mana kedua-dua elemen ini merupakan satu yang sangat penting sekiranya kita ingin membuat pelaburan, dan pelaburan tersebut perlulah tepat dan betul serta pelaburan jangka panjang. Boleh Encik Ikram terangkan sedikit? Okey, sebenarnya kalau kita faham secara kasar, bukan saja pelaburan ada risiko dan pulangan. Dalam kehidupan kita pun sentiasa ada risiko dan pulangan. Betul tu. So, risiko dan pulangan ni dia lebih kepada positive correlation. So, dia bergerak seiring. So, apa-apa saja yang kita buat, so dia akan ada satu keberangkalian itu risiko, keberangkalian besar kemungkinan kita akan rugi, dan juga pulangan keberangkalian kita akan meraih keuntungan. So, dia bergerak seiringan. So, kalau apa saja kita buat, termasuklah pelaburan, pasti ada risiko dan pulangan. So, lagi kita letakkan risiko, maka lagi tinggilah pulangannya. Tapi jika kita tidak mahu menghadapi risiko yang terlampau tinggi, so maka kita pun kena faham pulangan pun akan mengikut risiko yang kita tetapkan. So itulah secara asasnya, secara asasnya. Ia sangat berkait rapat dengan kehidupan sebenarnya, ya, Cik Ikram. Okey, kalau kita menyebut berkenaan dengan risiko dan pulangan ini, pastinya ia berkait dengan pelaburan. Dan kalau menyentuh berkenaan dengan pelaburan ni pula, instrumen itu dibahagi kepada 3 pecahan. Secara asasnya betul. Ya. Secara asasnya. 3 iaitu tinggi, sederhana dan rendah. Okey, dalam perkelasan ni secara asas ia menjelaskan kepada pulangan yang diharapkan oleh pelabur. Tapi dalam ia mengharapkan pulangan tu ia berdebar-debar. Yalah, kalau sama ada dia nak milih sama ada yang tinggi, sederhana ataupun rendah. Itu satu risiko. Ketiga-tiganya saya rasa ada risikonya tersendiri. Jadi sebagai contohlah, kalau saya inginkan pulangan yang tinggi, sudah semestinya saya akan melabur di saham dengan modal yang tinggi, dan sebenarnya kita tak boleh duduk. Itu yang saya fahamlah. Kalau Cik Ikram, kalau saya salah, Cik Ikram betulkan. Sebenarnya kita tak boleh rasa terlalu selesa bila kita dah membuat satu pelaburan. Lebih-lebih lagi kita mahukan keuntungan yang tinggi, sebab saya rasa ia memerlukan sedikit usaha dan semestinya ada ilmu untuk Betul. mengatur strategi itu. Jadi boleh Encik Ikram jelaskan sedikit mengenai untuk produk pelaburan yang mendatangkan hasil pulangan yang tinggi, dan apa yang perlu mereka pastikan dan bersiap sedia untuk memastikan risiko
rugi itu tidak ada untuk mengelakkan rugi, dan juga dalam masa yang sama mereka mengharapkan keuntungan yang tinggi. Ya, betul. Saya rasa secara asasnya risiko dan pulangan ni kami di PMB, di SME dah lama menitik beratkan apakah kepentingan pulangan dan risiko. Tapi pada tahun 2022 ni saya rasa semakin maju. So masyarakat lebih celik kepada pelaburan. Apa yang Nani cakap tu betul. Bagaimana kita mengawal risiko ialah dengan lebih memahami apa instrumen yang kita nak laburkan. So lebih banyak ilmu yang kita ada, so bolehlah kita menilai tahap risiko-risiko tersebut. Okey, kalau tadi kita bercakap risiko rendah, sederhana dan tinggi. So orang ramai termasuk kita faham kalau risiko rendah ni almost zero risikonya, tapi pulangannya rendah. Paling dekat ialah simpanan tetap lah. Simpanan tetap pada hari ini pun setelah kita lihat kejatuhan, kadar interest rate ataupun faedah semakin menurun, maka secara asasnya kadar simpanan tetap pun semakin turun 1.85%, tetapi risikonya hampir tiada. Tapi kalau kita mahu sedikit lebih keuntungan, macam Nani cakap tadi, pasaran saham contohnya. Ya, betul, pasaran saham boleh memberi keuntungan yang tinggi, tetapi ada pelbagai perkara yang boleh kita faham dulu untuk mengimbangi apakah risikonya. Dia boleh dapat untung kadang-kadang kalau kita masuk saham, utamanya pada tahun 2020. Kita lihat ketidakstabilan disebabkan COVID-19 dan sebagainya. So ada saham yang meraih keuntungan yang tinggi melebihi double digit dan sebagainya. Tetapi risikonya juga tinggi. Dia boleh turun secara mendadak. Secara mendadak, dan kadang-kadang modalnya pun berbeza dengan apa yang kita selalu terapkan di PMB. Risiko sederhana, pelaburan yang sederhana dan sebagainya. Yang itulah sedikit sebanyak yang kita tahu. Tetapi satu yang saya suka tambah sikit, bila Nani kata memaksimalkan keuntungan, meminimumkan kerugian. Ramai pelabur kita ataupun orang ramai tak faham. Kadang-kadang dia hanya faham berapa keuntungan dapat. Ya, betul. Biasanya bila kita didatangi oleh seseorang, mereka akan mempromosikan, mesti akan cakap untung. Keuntungan, betul. Besar mata kita ketika tu. Untung saja. Betul. Saya nak tambah sikit satu lagi. Kalau di PMB, kalau kita di SMB, Minggu Saham, Pesta Labur, kita ada ceramah santai. Saya suka terapkan bahawa ada satu instrumen ataupun pelaburan yang mana dianya di luar kotak risiko dan pulangan. Tahu tak apa dia? Iaitu skim cepat kaya. Betul. Skim cepat kaya, keuntungannya melangit, dijanjikan. Tetapi kerugian tidak disebutkan. Tidak disebutkan. So ini yang berlaku pada masyarakat hari ini. Hanya melihat keadaan keuntungan tanpa menilai kerugian ataupun probability of loss, iaitu risiko lah sebenarnya. So yang tu yang kita selalu tekankan, banyakkan ilmu pendidikan kepada pasaran saham, perancangan kewangan dan sebagainya, maka kita boleh menilai apakah risiko yang kita bakal ambil, yang diterima, dan apakah kadar pulangan yang kita akan terima pada akan datang. Betul, saya setuju berkenaan apa yang Cik Ikram cakap. Kebanyakan masyarakat kita mudah terpedaya dengan pujukan. Biasanya mereka ni ada skill mulut manis, berkata-kata. Apabila mereka datang kepada seseorang yang mempunyai modal untuk membuat pelaburan, dan mereka pula ketika itu sangat excited untuk membuat pelaburan, hanya diterangkan berkenaan dengan keuntungan. Dan pastinya bila menyebut pasal risiko ni memang jauh sekali. Jauh sekali. Dan yang kita ni pula tak bertanya. Kita menyampai pula kat orang, untung ni. Lagi pula dapat makcik-makcik semua kan. Untung ni kak, untung ni. Benda-benda tu mengaburi. Bukan saja makcik-makcik, kalau kita lihat dari segi penilaian risiko dan pulangan, sangat memeranjatkan ya Nani. Kebanyakan mereka yang tahu, berpendidikan tinggi. Contohnya golongan-golongan profesional, doktor, doktor falsafah, pengurus dan sebagainya. Mereka tahu. Tetapi somehow rather ataupun secara tidak langsung terlalu terpengaruh dengan kadar keuntungan. Dan sangat memeranjatkan kalau you tengok statistik yang skim cepat kaya ini, bukan saja golongan-golongan yang kurang celik ilmu pengetahuan tentang kewangan, tetapi mereka lebih jelas, tetapi akhirnya dipengaruhi oleh kadar keuntungan yang sangat tinggi dan menyebabkan mereka terjerumus dalam
ialah skim cepat kaya dan sebagainya. Bermakna semua peringkat umur. Tidak kira golongan. Tidak kira golongan, maknanya golongan profesional pun boleh terjebak juga dalam penipuan ini kan. Betul. Okey, kalau kita menyebut berkenaan dengan produk pelaburan yang menjanjikan yang tinggi, keuntungan yang tinggi ni, dan secara tak langsung ia berisiko tinggi juga. Kalau saya memang saya tak berani. Terus terang saya cakap. Sebab kita dah berusaha untuk bekerja, bangun pagi, membanting tulang untuk mengumpul mendapatkan duit atau modal. Apabila untuk kita berminat untuk membuat pelaburan ni, sudah semestinya kalau saya berfikir lebih 10 kali lah. Walaupun orang tu datang dengan janji-janji manis. Janji manis keluar ni Cik Kram. Kalau sekarang ni dia tak ada janji-janji manis yang kita bersuah muka macam ni. Dia lebih ke arah media sosial. Scam juga dia lebih menunjukkan testimoni. Oh, testimoni. Kalau you tengok dalam Instagram, Facebook, saya bagi contoh, instrumen pelaburan mata wang asing, Forex. So, dia akan menunjukkan testimoni. Oh, saya dapat keuntungan dalam masa sehari berapa banyak. Keuntungan dari segi mata wang asing ataupun komoditi, emas dan sebagainya. So, kadar pulangan keuntungan melebihi. Kadang-kadang satu hari boleh dapat sampai 10-20%. Tapi tidak menceritakan kerugiannya. Betul. Kalau Nani tahu sebenarnya scammer ataupun kita kata benda-benda yang terlalu tinggi pulangan pasti risikonya juga tinggi. Dan kalau dilihat statistik hampir 95% yang berdagang mata wang asing mengalami kerugian. Hanya 5% yang berjaya. Walaupun ada ilmu, walaupun ada macam-macam strategi yang sebagainya. So itulah dinilaikan. Kalau kita rasa kita pandai, kita dah tahu dan sebagainya, masih lagi ada risiko yang perlu kita hadapi sebagainya. Okey, muktamad. Bila saya dah dengar Encik Ikram cakap ni, memang muktamad saya tak akan pilih untuk yang berisiko tinggi dan juga pulangan yang tinggi tu. Okey, berbalik kepada topik kita pada hari ini. Okey, sekiranya pula saya berminat untuk produk pelaburan yang untungnya sederhana pula. Bagaimana Encik Ikram? Okey, kalau Nani melihat dari segi keseluruhan sebagai pelabur, sebenarnya bagi saya lah, tak salah mengambil instrumen pelaburan yang tinggi, tetapi perlulah ada peratusannya. Yang ni lah kita panggil kepelbagaian, diversification. So kalau kita campur yang agak rendah, risiko yang rendah, campurkan dengan sedikit sederhana, dan ada elemen yang tinggi macam yang dia kata, I pun nak cubalah pasaran saham, contoh. Kalau kita lihat, pasaran, contohnya saya bagi contoh pasaran saham, kita lihat, dengan keadaan sekarang, ekonomi bertambah baik, contohnya. Kadar faedah mungkin akan dinaikkan. So, Nani pun berpendapat, pasti baik kalau saya melabur dalam saham keuangan, contohnya bank dan sebagainya. Beli saham bank, CIMB dan sebagainya. So, risikonya tinggi, tetapi kita boleh kurangkan dengan kepelbagaian risiko. Maka, gabungan risiko rendah, simpanan tetap ataupun harga tetap di PNB dicampurkan dengan risiko sederhana dan juga risiko yang tinggi, maka kita kumpulkan semua, maka akan terbentuklah keseluruhannya pulangan yang kompetitif dan risiko pada tahap yang sederhana. Yang itu ialah dinamakan combination portfolio investment. Okey, tadi kita dah dijelaskan oleh Encik Ikram berkenaan dengan produk pelaburan berisiko tinggi dan juga berisiko sederhana. Maknanya kedua-duanya masih mempunyai risiko, tetapi masih boleh mampu untuk mendapat keuntungan, cuma tetap memikirkan risikonya juga. Walaupun tadi Cik Ikram ada cakap, walaupun kita dah cukup kebal dengan ilmu, kita dah ada strategi yang bagus. Macam-macam buku baca. Macam-macam buku baca, tak katam-katam. Tapi sebenarnya masih ada risiko. Jadi memandangkan, Cik Ikram pun dah cakap macam tu, saya pun rasa macam bersalah juga ni. Sederhana pun tak boleh pergi ni. Yalah, sebab ada orang dia berkemampuan dan ada orang dia ingin membuat pelaburan tetapi kewangannya hanya cukup-cukup makan. Very Orang cakap, cukup-cukup makan. Okey, kalau berkenaan dengan produk pelaburan yang berisiko rendah pula, bagaimana? Okey, berisiko rendah ni ada pelbagai ciri-ciri yang kita rasa kita lebih selesa.
Contohnya dianya lebih ada liquidity yang tinggi. Contohnya Nani kata, okay, saya tidak kisah, saya laburkan 80% daripada duit saya kepada risiko rendah sebab saya tahu satu ianya selamat, yang kedua kalau saya boleh keluarkan di mana-mana ataupun bila-bila masa ia akan dapat. Itulah barter trade yang kita perlu kita terima. Tetapi pulangannya rendah lah. Tetapi selamat dan pulangan rendah dan risiko kita rendah dan modal pelaburan kita hampir dikatakan 100% selamat. Tetapi kalau kita lihat dari segi risiko tinggi, kadang-kadang kita kena pandai mengambil peluang ni sebenarnya. Peluang. Apa peluang tu? So kadang-kadang risiko yang tinggi memberi pulangan yang tinggi, tetapi pada masa yang sesuai ianya akan memberi pulangan yang tinggi, kadar risikonya akan jadi rendah. Saya bagi contoh. Sewaktu COVID-19, I think the whole world menghadapi masalah ekonomi jatuh dan sebagainya. Pernah dengar tak kripto? Ya, pernah. Okay. This is a true story. Kalau you baca dalam harian Metro, surat khabar sebagainya, ada satu driver taxi, dia kata, we losing job. Dia kehilangan kerjaan dan dia dapat duit. Sebelum Aisina tu ada EPF bagikan 500 sebulan dan sebagainya kan. So dia invest pada waktu yang tepat, risiko yang tinggi, tetapi peruntungan pun tinggi. Pada keadaan yang sesuai, dia meraih keuntungan. Dia melabur dalam Bitcoin, contohnya, meraih beratus persen ataupun 2-3 kali ganda pada keadaan tetap. Yang selamat pada waktu itu is all under value. Ini yang berlaku kalau ditengok 2019-2020, yang siapa yang trade ataupun berdagang dalam pasaran saham, mereka meraih keuntungan yang tinggi pada keadaan sesuai. Tetapi ingat, risikonya juga tinggi. Kombinasi sangat perlu untuk meminimalkan risiko kita sekarang ni. Okey, kalau berkenaan dengan yang berisiko rendah ni, saya rasa yang berisiko rendah ni ramai yang akan lega sedikit. Dia tak adalah macam menunggu tu kan, sesak nafas. Lega lah, tapi yelah, macam tu je lah. Tapi perlu juga ilmu. Walaupun dia berisiko rendah dan yelah, nama pun dah berisiko rendah, maknanya keuntungannya pun rendah. Jadi kita tak boleh nak mengharapkan terlalu tinggi. Jadi perlu banyak bersabar, tapi perlu juga ilmu dalam masa yang sama. Ya, ada orang yang akan membincangkan pasal topik ni, tapi kalau kita berbalik kepada awalnya, kan benda tu produk pelaburan yang keuntungannya rendah. Memang itu yang tertulis. Itu memang fakta. Cuma untuk mereka yang berminat pula, untuk apakah antara tips-tips yang boleh Encik Ikram kongsikan? Adakah mereka perlu menengok kewangan mereka, faktor kewangan, faktor komitmen, bagaimana? Kalau kita lihat dari segi perancangan kewangan, dia ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, saya sangat bersetuju dengan Nani, iaitu berapakah kewangan, stability kita. Berapa banyak yang boleh kita laburkan secara bulanan, secara lamsam ataupun secara pukal dan sebagainya. Tetapi yang kedua, kita juga kena melihat kepada usia kita. Kalau orang muda dia lebih kajian mendapati, kalau orang muda dia lebih sanggup mengambil risiko. Bukan kata dari segi bidang investment, instrumen, kewangan dan sebagainya, apa saja dalam hidup. You tengok sukan yang berbahaya orang muda mainkan, betul tak? Saja mengambil risiko. Maknanya golongan muda prone ke arah mengambil risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi. Tetapi melihat kepada umur, kalau 40-an, 50-an, macam yang dikata komitmen semakin tinggi dan juga probably kita ke arah persaraan. So kita lebih mengimbangi ke arah macam yang Nani kata, risiko rendah, supaya kita ada stability, nak keluar duit pun senang. Sebab ialah amountnya banyak, betul tak? Kalau amount sikit, kalau kita ada modal, contoh saya bagi contoh, kalau kita ada modal 100,000, kalau kita letakkan risiko yang tinggi sebanyak 5,000, so boleh Nani kata, okay, I don't mind. 5,000 boleh double jadi 10,000. Tetapi kalau I lost 5,000. Tapi bayangkan kalau pada umur 50-an, 60-an yang baru dapat EPF, probably 500,000, 700,000.
So I rasa secara automatik kita sendiri akan berfikir, I have to go to this route. Akan pergi ke arah risiko rendah supaya kita mengentingkan stability, dan mana nak pakai duit tu ada, tetapi pulangannya setakat kalau kita boleh beat inflation rate, that would be good enough sebenarnya. Walaupun pulangannya rendah, tetapi kita punya pelaburan tu selamat. Dan potensi untuk rugi yang teruk atau merundung teruk itu tidak ada. Tidak akan berlaku. Ada risiko rugi tu, tapi tidaklah peratusannya tinggi. Tidak tinggi, ya, betul. Okey. Okey, itu daripada segi risiko rendah. Okey, kita pergi kepada cara terbaik untuk pelaburan. Dari segi pulangan tu tetap ada, konsisten itu yang penting, dan juga risiko rugi tak terlalu tinggi. Boleh Cik Ikram jelaskan berkenaan dengan pelaburan yang diharapkan seperti itu? Kalau saya punya pemahaman lah, very rare atau tidak banyak yang memberikan pulangan yang konsisten. Konsisten. So konsisten ni dia very subjektif. Mungkin kita kata kalau pelaburan yang selamat, kadar pulangannya sekitar 4% yang konsisten. Maksudnya setiap tahun 4%, 5%. Then kita kata konsisten. Betul. Tapi pada hari ini konsisten tu banyak definisinya. Kita mungkin kita rasa 4% konsisten sangat baik. Tapi separuh orang kata 4% ni rendah sangat lah. Rendah sangat. I nak 7% konsisten. So dia dah membawa kepada risk yang lain sebenarnya. So kalau kita boleh simpulkan bahawa kita panggil penilaian keuangan semasa. Yang ni yang sangat penting. Konsisten tu macam mana? Ya, kadang-kadang kalau kita terlampau konsisten, kita lose opportunity. Kita hilang peluang, macam saya cakap tadi kan. Yelah, macam dia kata, saya nak duduk sini, yelah letak duit banyak ni, selamat. Tetapi bila dalam keadaan yang tertentu, kita boleh dapat lebih, kita tak masuk pun, mungkin kita hilang opportunity loss lah. Ya. Tapi yang paling penting, konsisten, untuk mendapatkan pulangan konsisten, perlu kepelbagaian portfolio bagi saya lah. Campuran instrumen pelaburan yang tertentu memberikan pulangan konsisten berdasarkan individu itu sendiri. Macam saya cakap lah, subjektif 4% mungkin bagi saya konsisten. Mungkin Nani kata 7% konsisten. Berbeza kan? Berbeza. Okay, dia bergantung juga kepada pelaburan itu sendiri, faktor kewangan orang itu sendiri, komitmen dia sendiri, dan sebenarnya dalam apa-apa pilihan pun, ketiga-tiganya pun sama je sebenarnya. Cuma yang membezakan untuk tahap yang lebih rendah tu lebih selamat. Bagi itu pada pandangan saya. Ada orang tengok juga dia punya ekonomi. Kalau dia kata, saya mampu ni, saya boleh pergi ke peringkat sederhana. Itu terpulang kepada masing-masing punya pendirian. Yang penting kita punya tu selamat. Itulah yang tadi Encik Ikram kata, kena ada ilmu, kena ada ni. Tapi itu pun belum cukup lagi. Kita kena ikut keadaan semasa juga. Kita kena ikut trend sebenarnya. Trend sebenarnya. Saya tahu tak apa satu trend yang terbaru yang orang menggantikan. This is outside the box, tuan-tuan dan puan. Dia kita bercakap pasal unit amanah, you know. Kita bercakap mengenai pasaran saham. This is the common investment instrument yang kita cakap. Tapi tahun 2022 dia ada trend baru. Okey. Saya Nani mesti faham, mesti tahu. Okey. Kalau you it was pop up in a Bloomberg, you know, DH dan sebagainya. Memberi kadar keuntungan yang lebih tinggi dan lebih baik daripada pasaran kewangan. Contoh, barang-barang yang berjenama kualiti tinggi. Okay. You know, the branded stuff. Bag, jam, shoes. So these are benda yang terbaru. Kalau you baca dalam Bloomberg, it was discussed. You know, bag. Orang simpan bag lebih daripada orang beli gold. Dulu, orang beli saham, contoh. Di overseas, mereka beli saham untuk, untuk persaraan, contohnya. Some of them dia kata, I nak pulangan dividen, I akan cari dividend stocks. So, I akan invest dalam bentuk Shell, company Shell, Petronas, oil and gas for instance. Tapi, as time move forward, dia ada banyak instrumen yang kita sendiri kena celik.
kita pun tak terfikir kan benda tu yang berlaku sekarang ni. Dulu orang invest property. Sekarang orang invest jam, Rolex ni contohnya. After few years, it may pop up 35%, 65%. So satu benda, tetapi risiko ada. Risiko tetap ada. Tetap ada. Semacam saya cakap tadi, dia bergerak seiringan. Dia panggil positive correlations. So the higher the return, probably the higher the risk. If you want to invest in this instrument, macam saya cakap tadi, if you don't have knowledge, kalau kita tak ada ilmu, mungkin kita ditipu, lagi rugi, susah. So patah balik macam ni kata, baiklah saya simpan dalam unit amanah ASMB contohnya. Pulangan ni pun selamat, nak pergi mana-mana pun, nak keluar pun senang dan dijamin oleh syarikat PNB dan sebagainya. So apa saja kita buat, pasti ada risikonya. Ya. Betul-betul. Kalau ikutkan kita berjalan tu pun ada risiko. Mungkin saya turun daripada pentas ni pun ada risikonya. Betul. Betul. Begitu juga dengan pelaburan. Yes. Okey, berkenaan dengan jika seseorang, contohlah saya ingin membuat, saya ada modal, saya ingin buat satu pelaburan, tapi saya ingin ia berlaku dengan peningkatan. Mungkin saya bermula dengan rendah dulu. Okey, pulangan yang rendah. So macam mana Cik Ikram? Boleh tak Cik Ikram jelaskan berkenaan dengan peratusan pelaburan kena ada dalam pelaburan berisiko rendah, sederhana dan tinggi. So macam mana? Dia ada peringkat-peringkatnya ke atau bagaimana? Ya, betul. Kalau kita nak start satu, dia panggil, sekarang ni kita panggil yang terbaru, status terbaru kita panggil what we call that, dia panggil robo advisory. So dulu kita fikir, kita baca, kita rasa macam Nani katalah, saya umur banyak ni, tinggi, duit saya banyak ni, saya fikir-fikir, saya congak-congak, saya nak masuk RM200 sebulan untuk pulangan yang sederhana, contohlah. Tapi sekarang dengan teknologi digital, ianya dikomputeriskan. So Nani cuma masuk je, masuk umur, dia adalah soalan-soalan risiko dan pulangan. So dia akan beritahu, okey Nani, berdasarkan soalan-soalan ni, Nani adalah seorang yang risiko sederhana. So bila dia kata risiko sederhana, inilah dia punya panggilkan cadangan. Okey, saya ambil contoh dalam konteks unit amanah SMB. So dia akan kata, okey Nani, umur sekian-sekian, modal you banyak ni, dan you punya horizon. Dia ada horizon. Itu dia kita panggil target labo. Dalam kita di SMB, kita lepas ni lebih memperkenalkan target labo. Contohnya ni kata, okey, dalam masa 5 tahun saya nak beli kereta. So risiko saya nak banyak ni, pulangan dalam tinggi 4%, contoh 5%. So, berapa banyak saya kena keluarkan? 500 sebulan untuk mendapatkan dalam tempoh 5 tahun, 50,000. So dia akan beritahu lah cadangan, okey Nani, you kena masuk sedikit harga tetap, harga berubah, dan harga berubah pula risiko yang tinggi, contohnya equity global. So pulangannya lebih tinggi dan diimbangi dengan pulangan yang sederhana, contohnya imbang. So ada kombinasi, maka barulah kita boleh start buat pelan pelaburan namanya. Itu yang terkini lah sekarang ni. Okey, berkenaan dengan sekarang ni ada satu perkara yang menarik lah. Saya dengar daripada rata-rata kan masyarakat di Malaysia ni, mereka membuat satu pelaburan. Pelaburan yang saya rasa itu di dalam keuntungan yang rendah. Memandangkan mereka membuat pelaburan untuk anak-anak. Maknanya ibu, parents, anak lahir je mereka dah mula untuk pelaburan untuk anak-anak. Mereka tidak simpan di bank macam biasa, tapi mereka menggunakan platform pelaburan ni untuk anak-anak sejak dari kecil. Bagaimana pula komen daripada Encik Ikram? I think that is satu, masyarakat makin matang Nani. Dia kenapa berlaku begini? Dia bergantung melihat kepada keadaan semasa. Keadaan semasa. Maka perlunya ibu bapa menyediakan pelan pelaburan untuk pendidikan anak-anak. Sebab apa? Disebabkan perubahan kepersekitaran. Saya bagi contoh. Tahun 80-an, tahun 90-an, siapa pandai boleh dapat beasiswa. So the parent tak terfikir pun, I kena invest untuk Nani ni, simpan RM20, RM30. Tak ada. Sebab if you successful in your study, so you probably very high probability for you to get the scholarship. Tetapi sekarang di mana-mana ramai, semuanya berkemampuan. So maka very limited, beasiswa very limited. So adanya kesedaran ibu bapa perlu start lebih awal.
So bila start lebih awal ni, yes, this is the right thing that we should do for the kids, untuk anak-anak kita. Jangan kata pelaburan pendidikan untuk anak-anak. Bila sebut anak-anak ni, apa produk you tunjuk pun semua orang mak bapak beli. Betul tak I cakap? Betul. You cakap je, okay, you masuklah. Ni contoh, kita panggil sini Autolabo. Di MySMB, kita ada satu platform iaitu potongan gaji bulan-bulan ataupun invest secara regular setiap bulan, panggilkan Autolabo. So kita boleh buat untuk anak kita RM200 sebulan, RM150 sebulan. So pelaburan berkala. So kita ada time horizon, macam pendidikan, Nani kata, okay, anak saya contohnya 6 tahun, I have another 12 years to go, 18 tahun. So I perlukan RM50,000. So I simpan, I kira berapakah kadar pulangan expected, dijangka pulangan lebih kurang 5%. So you masuk bulan-bulan. So this is a good start, dan saya rasa ibu bapa perlu lakukan. Perlu bertindak sekarang, sebenarnya. Dan sebenarnya ramai yang orang tak faham. Bila kita invest untuk anak-anak, horizon panjang dah ni. Betul tak? Risiko boleh dikurangkan dengan jangka masa panjang. Betul. Kalau jangka masa pendek, risiko mungkin sedikit tinggi. Ya, betul tak? Betul. Kalau kita melabur jangka 10 tahun, so kita boleh naikkan risiko tu sebenarnya. Ambil risiko lebih sikit. Tetapi because long term normally you can't go wrong. You can't go wrong. Betul. Tetapi kalau pendek horizon dia, maka kita kena kurangkan risiko. Kita takut apa-apa yang berlaku kerugian sebenarnya. Okey, itu antara penjelasan yang diberikan oleh Encik Ikram. Kita dah masuk ke topik untuk pelaburan untuk anak-anak pula. Tapi sebenarnya bagi saya, pada pandangan saya, ia satu tindakan yang sangat tepat. Sebab kita tak dapat jangkakan untuk zaman kita pun, kita ada pelbagai cabaran dalam hidup. Dengan pengurusan kewangan, walaupun kita dah uruskan kewangan kita dengan baik, tapi kita masih ada cabaran dalam hidup. Contohnya dengan pandemik COVID-19 yang berlaku, ramai yang kehilangan kerja. Tapi untuk sebelum tu, pada mereka yang telah membuat pelaburan dengan selamat dan baik, itu satu tuah buat mereka, sebab dalam keadaan yang bagi saya cukup sukar untuk mendapat kekuatan sekiranya kita tak ada sumber untuk membantu diri kita sendiri dalam keadaan yang mencabar. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan mata pencarian, itu semua berpandu kepada kita lah. So selepas ni kita dah boleh berfikir sama ada kita nak buat pelaburan ataupun tidak. Okey, seterusnya Encik Ikram, berbalik kepada, kita pergi kepada nasihat lah. Kita pergi kepada nasihat. Ialah kita dah bercakap tentang produk pelaburan risiko tinggi. Kita dah cakap produk pelaburan risiko tinggi sudah semestinya untungnya tinggi. Produk pelaburan risiko rendah dan juga sederhana. Nasihat Encik Ikram kepada penonton-penonton kita di Facebook hari ini, di Facebook ASNB. Jangan ke mana-mana, kita belum habis lagi sebenarnya. Jangan ke mana-mana. Saya tahu agak berat juga untuk mereka menerima maklumat dan juga ilmu ni. Okey, boleh Cik Ikram sampaikan juga. Mungkin ada nasihat, ialah sekarang ni ramai orang sebenarnya berminat untuk membuat pelaburan ni, sama ada untung tinggi, untung sederhana ataupun untung rendah. Mungkin Cik Ikram boleh beri sedikit nasihat atau panduan kepada mereka. Bagi saya ulang balik apa yang dicakap tadi. Dalam keadaan COVID-19 yang menghadapi kesukaran dan sebagainya. So nasihat saya kepada pelabur, apa saja yang kita buat, kita kena ada plan tindakan backup. Di dalam pelaburan, keupayaan kita panggilkan berapa bulan, dalam term dia kata how many months that you can sustain without any income. So this is the way that kita kena buat awal, persiapan awal. So macam Nani kata, okay, pelaburan sederhana, rendah dan sebagainya. Perlunya ada kombinasi supaya bila dalam keadaan tertentu, yelah kita pun tak tahu keadaan, mungkin keadaan baik ekonomi 7 tahun baik, 7 tahun tak baik dan sebagainya. So dalam keadaan tidak baik, kita bersedia. Jangkaan keupayaan kita 6 bulan, 12 bulan ataupun 24 bulan. So di Malaysia, saya ada terbaca kebanyakan, kalau melihat dari segi data ekonomi, data ekonomi, sempat saya tambah sikit lah, dia dipanggil household debt. Ini yang sangat membebankan
Jika kadar pinjaman terlampau tinggi, maka tidak ada plan untuk kita buat pelaburan menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi masa-masa akan datang, komitmen akan datang sebagainya. So ini yang berlaku dan kalau boleh kita perlulah mengimbangi pelaburan kita. Sebelum start pelaburan, imbangilah kita punya perbelanjaan dan pendapatan supaya adanya kelebihan dan bolehlah kita buat plan perancangan pelaburan yang lebih baik dan lebih konsisten. Dan bila dah ada benda tu, barulah kita lihat berapakah kadar pulangan yang kita rasa kita perlukan. Yang paling penting kita kena cari sumbernya dahulu. Then we can, slowly develop ataupun slowly secara perlahan-lahan kita kembangkan dari masa ke semasa dan sebagainya. Dan perlulah kita panggil dimonitor ataupun kita kena lihat setiap 3 bulan, 6 bulan, apakah cukupnya, tak cukup ke, kena tambah. Tak semestinya kita start dengan RM100, kita tak boleh tambah kepada RM150, RM200, RM300. So dia memerlukan satu program perancangan yang paling penting Nani, kesedaran dan komitmen sebenarnya. Itulah. Sebenarnya tak terlambat lagi. Masih boleh Tidak kita bertindak. terlambat. Okey, ada lagi satu soalan untuk Cik Ikram. Okey, kenapa? 3 pun boleh, tak kisah. Boleh, 3 pun boleh. Okey, nanti saya tambah lagi. Saya tengah fikir-fikirkan ni. Kenapa kita perlu mempelbagaikan pelaburan dan apakah produk pelaburan yang paling sesuai untuk semua lapisan masyarakat? Mungkin Cik Ikram boleh memberi contoh-contoh yang terbaik dan ramai yang melabur untuk Okey, kalau sedikit tidak adil kalau saya cakap, masuklah pelabur PNB, betul tak? Sebab saya di PNB. Tetapi kalau dari segi lihat, boleh cakap 2, 3, 4, 5 pun boleh. kalau dari segi pelabur, kita kena faham satu, yang pertama, bila kita ada ilmu pelaburan, kita boleh pilih macam mana kita nak mempelbagaikan produk tu. Tidak semestinya kita melabur di PNB, tidak semestinya. Tetapi kita boleh pelbagaikan pelaburan tu dan kita tahu setiap pelaburan tu apakah risikonya. Dan akhirnya bila kita panggil kepelbagaian diversification, so maksudnya kita dapat mengimbangi kadar pulangan dan risiko tersebut. Kalau term in English kita kata you don't put all egg in one basket kan. So kita campur-campurkan. So this is what we call kepelbagaian. Tetapi kalau kita nak bermula start, kalau kita nak bermula pelaburan ni semua, kita pun kena tengok pelaburan yang sesuai dengan keadaan kita. Kalau orang yang baru bekerja, bolehlah start melabur ASB dulu paling tidak, betul. Kan. Nanti bila kita dah berumur, dah stable dan sebagainya, boleh tambah pelaburan tempat lain, harga unit amanah dan sebagainya. Dan mungkin instrumen-instrumen lain kalau kita faham ilmu pelaburan tersebut. So maksudnya di sini kalau kita mulakan pelaburan tu, kalau ikut umur, bolehlah melihat dari segi risiko rendah dan sederhana. Permulaannya. Tadi Cik Ikram ada menyebut sedikit, saya jelaskan sedikitlah mengenai ASB tu. Okey, untuk mereka saya setuju dengan apa yang Cik Ikram kata. Bila mereka selepas pengajian di universiti dan mendapat pekerjaan, bermulanya gaji pertama. Seelok-eloknya. Macam saya, daripada pengalaman saya sendirilah, saya berceritalah. Saya memang terlibat dengan ASB. Okey, pada pandangan saya bukan labur untuk diri saya sahaja. Saya juga bermula pada anak saya seusia, saya lewat sikitlah, masa mereka berusia 4 tahun. Saya dah mula daftarkan mereka untuk ASB. Jadi bagaimana untuk saya komit untuk sentiasa masukkan duit tambah dengan menggunakan duit raya. Jadi duit raya anak-anak tu mak ayah jangan guna. Mak ayah jangan guna. Duit raya anak-anak tu boleh kita laburkan ke ASB. So benda tu ada satu benda yang sangat baik. Macam saya punya cara pula, saya akan beri
tunjuk kan sekarang dekat handphone je. Saya dah boleh tengok berapa jumlah ASB anak-anak saya. Saya akan tunjuk kepada anak-anak saya. Duit ni dah banyak ni dah. Duit ni dah banyak ni. Sebenarnya Encik Ikram, bila saya berbuat demikian, saya dapat satu point tau. Point dia, anak-anak saya mula menabung. Anak-anak saya dia mula menabung dengan harapan jumlah duit yang dia tabung itu dia akan beri kepada saya untuk saya tambah. Sebab dia berlumba-lumba untuk dapatkan jumlah di ASB mereka. Itu pada pandangan saya. Dan tidak mustahil untuk anak-anak remaja-remaja yang dah mula bekerja, anda pun boleh untuk melabur sama di mana-mana pelaburan ataupun yang saya cadangkan tadi adalah ASB di mana ia sudah semestinya berisiko rendah dan keuntungannya pun rendah. Jadi sebenarnya dia selamat. Tak apa, kita sabar. Dalam pelaburan ni, dalam hidup ni kita kena kuat, kita kena sabar. Tapi kalau ada yang mempunyai modal yang tinggi untuk dilaburkan, tak salah. Tak salah. Cuma kita kena kenal erti risiko. Topik kita kena kenal erti risiko dan juga pulangan. Risiko tu jangan lupa. Jangan, ini saya ingatkan sekali lagi, jangan bila ada orang datang, hui promosi, pum pam dah cerita. Lepas tu, besar mata dah lupa kepada risiko. Itu adalah satu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan kepada sesiapa saja yang berminat untuk membuat pelaburan. Okey, seterusnya. Ada lagi soalan lah Cik Kram. Tapi bila you kata pasal tabung tu kan, sangat mengejutkan bila kita di ACMB, kita buat survey, sampai sekarang pelabur nak tabung. Ya. Betul. So yang you cakap ni actually menjadi tradisi dari dulu sampai sekarang. Betul, dia satu tradisi sebenarnya. Menjadi tradisi. So bermula dengan duit raya dan lepas tu sedikit-sedikit dan akhirnya ada minat untuk kita menabung pada usia yang lebih muda yang digalakkan oleh ibu bapa sebenarnya. Betul. Maknanya saya punya cara tu berkesan lah Cik Kram. Berkesan, boleh ditambah. Boleh ditambah. So kepada semua yang menonton di Facebook Amanah Saham Nasional Berhad, terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi menonton kami sehingga ke penghujungnya. Dan diharapkan segala yang dijelaskan oleh Encik Ikram dan dibincangkan bersama saya tadi, serba sedikit, ada tips-tips juga daripada saya, dapat dimanfaatkan. Sebenarnya ilmu dalam pelaburan ini sangat-sangat penting. Daripada ilmu tu, ia menjadi satu landasan atau panduan kepada kita untuk memilih pelaburan yang mana yang kita inginkan. Kepada anda yang berani untuk menempuh segala risiko dalam pelaburan, terpulang, tepuk dada, tanya selera. Betul. Yang penting, semua tetap ada risiko. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Ikram atas penjelasan mengenai tajuk kita pada hari ini, risiko dan juga pulangan. Terima kasih banyak Encik Ikram. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Okey, kepada semua, baiklah. Nampaknya segmen ASNB Kongsi berakhir di sini dan saya pasti segmen selepas ini merupakan segmen yang dinanti-nantikan oleh anda, iaitu Trivia Live. Segmen yang dinanti-nantikan, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan 3 orang pengerusi majlis kita yang sangat ceria pada hari ini. Okey, moga antara anda yang bernasib baik, ada yang bernasib baik, kita berdoa bersama-sama, mungkin nama anda tu naik hari ini, anda dapat tuah tu, dan saya akan bersama anda semula selepas ini dengan satu lagi tajuk menarik bersama dengan Puan Nirmala dari AKPK. Tajuknya ni memang sangat menarik, jadi semua kena tonton di Facebook ASNB, iaitu Meminjam untuk Melabur. Menarik kan? Meminjam tapi untuk melabur. Bukan meminjam untuk shopping. Okey semua. Terima kasih diucapkan kepada semua. Nanti kita akan berjumpa lagi pada pukul 4 hingga pukul 5 petang untuk segmen seterusnya. Kembali bersama Encik Aziz untuk Trivia Live. Silakan.